السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي شرع لعباده الصيام والقيام. أحمده سبحانه تعالى وأشكره وأثني عليه الخير كله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، يا أيها الناس اتقوا الله. Wahai hamba-hamba Allah, bertakwalah kepada Allah Azza wa Jalla. Apabila kita sebut tentang takwa, maka di sinilah menjadi intipati kepada pengajaran kita, intipati kepada iman kita, menjadi lub ataupun isi kepada ibadat yang kita lakukan kepada Allah Azza wa Jalla. Karena itulah Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam syariat puasa yang kita akan lalui ini, dalam ayat 183 daripada surah Al-Baqarah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Wahai orang-orang yang beriman, apabila Allah Subhanahu wa taala bercakap dengan kita dengan sebutan wahai orang-orang yang beriman, di sini para ulama ketika mentafsirkan ayat ini mengatakan, apabila Allah sebut dengan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, far'i sam'ak, bukalah telinga kamu, buka telinga kamu, dengar apa yang nak disampaikan oleh Allah Azza wa Jalla. Sama ada hukum yang akan disampaikan, ataupun ada perkara-perkara nasihat yang akan disampaikan, ataupun ada pesanan yang akan disebut oleh Allah Azza wa Jalla kepada kita. Maka dalam ayat Al-Baqarah ini, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam, Allah Subhanahu wa taala nak sebut kepada kita difardukan ke atas kamu puasa. Ini salah satu daripada puasa merupakan ibadat yang satu daripada rukun iman. Dan ayat puasa yang bagi pengkaji Al-Quranul Karim merasa ajaib, apabila Allah Subhanahu wa taala letakkan ayat tentang puasa ini dalam satu lembaran, setempat saja. Tuan-tuan boleh balik tengok dalam Quran, bermula daripada ayat 183 sehingga ayat 188 dalam Al-Baqarah, yang menceritakan kepada kita tentang perjalanan ibadat puasa ini, dan diikuti dengan beberapa peringatan tentang kelebihan doa, mustajab doa dan munajat pada Allah Azza wa Jalla, dan juga larangan daripada melakukan perkara-perkara yang bercanggah dengan syariat puasa itu. Ayat ini menyebut kepada kita kutiba alaikumus siyam, difardukan ke atas kamu berpuasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana difardukan ke atas orang-orang yang dahulu daripada kamu. Dalam ayat ini Allah SWT buat bandingan kepada kita, kerana Tuhan Al-Ali Al-Qadir, Allah yang maha mengetahui, Al-Khabir, yang sangat mengetahui tentang manusia, cukup berat bagi jiwa manusia nak meninggalkan makan dan minum. Oleh kerana kamu ni payah nak tinggal makan dan minum, maka ibadat ini Allah bandingkan kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana aku telah fardukan ke atas orang yang dulu daripada kamu. Kamu jangan bimbang, bukan kamu saja yang kena, orang dulu juga terkena,
Bahkan dalam sejarah puasa telah melalui beberapa peringkat, beberapa proses, sebagaimana disebut dalam ayat ini, ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridan. Huraian kita telah hurai dalam pada khutbah yang lepas, tapi sebagai ulangan ataupun peringatan baru pada kita, bahawa orang-orang dahulu daripada kita berpuasa 23 jam. Mari zaman kita, Allah tengok hamba ini lemah. Dalam ayat 187, Tuhan kata, uhilla lakum lailatas siyam, pada malam puasa dihalalkan kepada kamu, boleh makan, boleh minum, dan boleh duduk dengan isteri kamu. Alhamdulillah. Tuan-tuan katalah alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah di atas nikmat yang besar ini. Allah beri kepada kita puasa, Allah beri kepada kita nikmat, iaitulah berpuasa hanya di siang hari. Dan jangan lagi siapa yang berfikir kalau puasa ini dipindah kepada malam hari kan lebih baik. Tak payah fikirlah, wahyu sudah terputus. Buat apa ni? Al-yawma akmaltu lakum dinakum, hari ini agama telah sempurna, tak perlu kita pindah-pindah lagi. Yang besar di dalam pengajar apa ni? Kuliah kita ini, dalam khutbah yang kita nak bincang ini, iaitulah kenapa Allah suruh kita berpuasa. Maka di akhir ayat tadi, kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah nak suruh kita menjadi manusia yang bertakwa. Allah nak suruh manusia ini menjadi manusia yang bertakwa, maka dipilihnya satu ibadat, iaitulah meninggalkan makan dan minum dan perlakuan lain yang halal dilakukan, tetapi mereka tinggal hanya kerana Allah Azza wa Jalla. Ini menunjukkan satu perkara yang besar. Apabila manusia meninggalkan satu perkara kerana Allah, maka Allah Subhanahu Wa Taala menjanjikan pahala yang tidak terfikir oleh otak kita, yang tidak terfikir oleh ahli-ahli akaun, tidak terfikir oleh orang ahli-ahli peniaga-peniaga, bahawa gandaan pahala tidak sama dengan pahala dengan amalan yang lain. Sebagaimana dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan, kullu amal ibni Adam yudha'af. Nabi mengatakan semua amalan anak Adam itu digandakan. Kullu amal ibni Adam yudha'af, amalan anak Adam itu digandakan. Al hasanatu asyru amsalihha, satu kebajikan kamu buat, Allah ganda 10 kali. Ila 700 dha'fin, gandaan ini akan naik sampai 700. Tuan-tuan sedekah derma RM1, gandaan pahala akan naik RM700. Ini besar. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman dalam hadis kursi, illa shaum, Tuhan kata kecuali puasa. Fa innahu li wa ana ajzi bihi, puasa ini untuk aku yang akan memberi balasan tanpa limit. Itu yang saya sebut tadi, bahawa Allah sebut kepada kita puasa, balasan jangan tanya. Bukan kerja kamu nak tanya berapa Tuhan nak bagi, berapa Tuhan nak bagi. Kenapa? Sebab kamu telah bertakwa, menjadi orang yang takut pada Allah Subhanahu wa taala. Yada'u syahwatahu wa ta'amahu min ajli, mereka telah meninggalkan syahwatnya, mereka telah meninggalkan makan minumnya kerana Allah. Maka itu yang dia jadi menaikkan taraf mereka daripada manusia biasa kepada orang-orang yang bertakwa kepada Allah di bulan yang mulia ini. Para jemaah sekalian, itu di antara kelebihan puasa yang kita sebut ini. Dalam peringatan ringkas ini, suka juga saya sebut beberapa perkara yang perlu kita ingat, yang perlu kita ulang kaji balik sempena dengan kedatangan Ramadan yang mulia ini. Ramadan duduknya di bulan, ataupun ibadat siam puasa ini duduk di bulan Ramadan. Sehingga ada orang kata tak boleh kata bulan puasa, kena kata bulan Ramadan. Sebab apa? Allah Subhanahu wa taala tak menyebut nama bulan yang lain, bulan puasa disebut syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran, bulan Ramadan. Lain-lain bulan tak sebut. Ini menunjukkan kepada ketinggian darjat bulan Ramadan. Cuma kalau kita kata bulan puasa, salah ke? Jawabnya tidak salah. Dia panggil itlaqul juz wa iradatil kull. Itlaqul juz'i wa iradatil kull, kata sikit tapi nak semua.
bulan puasa. Maksudnya bulan ini yang menjadi syariatnya, yang menjadi wajibnya, yang menjadi fardunya, iaitulah berpuasa pada siang hari, tetapi menjadi sunnah, menjadi amalan, menjadi galakan supaya kita berdiri. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambihi. Siapa yang bangun berdiri pada malam Ramadan, iaitulah bertahajud, qiyamul lail, maka orang ini ghufira lahu ma taqaddama min zambihi, telah diampunkan dosa-dosa yang lepas. Dua komponen yang besar, puasa pada siang hari dan berdiri pada malam hari. Kenapa dikembarkan dua perkara ini? Dari sudut hikmah, dari sudut perbincangannya, kenapa puasa dikembarkan dengan qiyam? Dalam hadis Nabi kita sebut, hadis yang sahih, man shama ramadhana imanan, siapa berpuasa bulan Ramadan penuh keimanan, mengharapkan pahala. Satu. Kemudian disambung dengan man qama ramadhana imanan, siapa yang berdiri dalam keadaan beriman, mengharapkan pahala. Dalam hadis yang seterusnya, wa man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban, siapa yang bangun pada malam Lailatul Qadar khususnya, maka semua tiga-tiga ini ghufira lahu ma taqaddama min zambihi, Allah SWT menghapuskan dosa-dosa kita yang lepas. Apa lagi yang tuan-tuan nak lebih daripada ini? Itu di antara kelebihan yang besar. Maka oleh kerana kamu siang hari sudah berpuasa tak makan, malam dibenarkan kamu makan, untuk apa? Ini soalan. Untuk berseronok-seronok, untuk mendirikan bazar Ramadan. Ini semua bercanggah dengan nilai, bercanggah dengan hikmah disyariatkan puasa. Puasa nak suruh kita lapar. Kenapa lapar? Apabila lapar, jalan-jalan syaitan, majrad dam itu sempit. Bila sempit, pada waktu itulah kita akan teringat kepada perkara-perkara yang tidak baik yang dilakukan. Kita akan teringat bahawa aku ni hamba Allah. Panasnya Ramadan, tak boleh makan satu hari, betapa seksanya. Bagaimana dengan penduduk neraka yang memang tidak ada makanan? Makanan mereka zakum, kayu yang berduri. Makanan mereka hamim, air panah yang mendidih. Bagaimana kita akan berfikir pada waktu itu? Tapi malangnya, setakat yang saya berjalan, tengok-tengok dunia hari ini, ahli-ahli perniagaan cukup cerdik, tuan-tuan. Mereka telah buat perancangan rapi menyambut Ramadan. Ahli-ahli restoran, selamat datang Ramadan. Sebab dia tahu orang lapar akan makan banyak. Tujuan kita berpuasa untuk mengekang nafsu. Tapi di bandar-bandar telah tertulis selamat datang Ramadan, jamuan berbuka puasa untuk satu kepala, yang paling tinggi saya jumpa RM99. Saya kata ini telah menghancurkan hikmah Ramadan. Orang orang berpuasa bukan nak hari tak puasa kita tak makan sepinggan nasi RM99. Bulan Ramadan kamu buat macam ni, ini sangat jauh daripada apa yang dikehendaki, la'allakum tattaqun, supaya kamu mengekang nafsu untuk menaik taraf menjadi manusia yang beriman pada Allah, manusia bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi apa boleh buat? Syaitan yang dia tahu. Nabi SAW dalam hadis yang sahih telah menjelaskan kepada kita, iza kana awwalu lailatin min Ramadan sufidatis syayatin. Pada malam pertama Ramadan, syaitan telah diikat. Syaitan telah dibelenggu. Syaitan kata, oleh kerana aku nak bercuti, maka dia buat perancangan rapi, siap-siap. Bazar Ramadan timbul. Pasar malam Ramadan timbul. Buka puasa sampai RM99 ada. Ini semua tala'ub syaitan bi'uqulil insan. Permainan syaitan kepada akal manusia. Bila puasa, duk kira nak makan. Sepatutnya bulan Ramadan inilah bulan yang kita kurangkan makan, menghilangkan lemak-lemak di badan yang memang banyak manusia yang disebut dengan orang Melayu ni kegemukan yang begitu kuat. Tapi sudah bertukar menjadi bulan pesta makanan. Bulan Ramadan, bulan menggemukkan tubuh, bukan bulan menguruskan tubuh. Biarlah, itu satu program. Baik, bila kita sebut tentang puasa, apa makna puasa? Tuan-tuan kena ingat, apa arti puasa? Sebab nak suruh pergi kuliah, jarang dah nak pergi. Sibuk, lagi dekat puasa, lagi sibuk dengan bazar tu bazar ni. Biarlah kita belajar cara ringkas, dalam khutbah yang ringkas.
Apa makna puasa? Iaitu rukunnya dua perkara. Ingat balik, ulang kaji balik puasa yang tahun lepas. Yang pertama, berniat pada malam hari. Berniat pada malam hari. Bila kita ceramah tentang niat, ada orang tanya lepas pada tu, oh dia kata saya banyak tahun dah ustaz niat lepas puasa, lepas mai subuh baru ustaz niat. Subhanallah, rupa-rupanya masyarakat kita ni memang tak suka mengaji, suka bercakap. Saya puasa hebat, niat pun tak betul. Jadi kita nak niat berpuasa pada malam hari, bermula daripada malam. Malam ni bila masuk yang maghrib boleh niat dah puasa untuk esok. Ada satu lagi soalan, bagi saya nakal tapi realiti. Dia kata, ustaz, hari ni malam ni kalau kita niat, esok bermakna lusa. Tak pernah lagi saya dengar dalam hidup ni sampai begitu hebat. Dia kata kalau kita niat, saja aku nawaitu sama ghadi, saja aku puasa besok hari, maknanya bukan untuk esok, untuk satu hari lagi. Sebab malam ni dah kira esok. Pening, memang masalah. Tuan-tuan tak usah duk fikir banyak. Kalau dengar cerita orang kata, itu cerita. Yang pentingnya kita niat saja aku puasa besok hari, malam ini bermakna untuk besok. Sebab malam tak ada orang puasa. Ada orang puasa malam? Ada. Iaitulah puasa kerana doktor, sebab nak kuruskan badan, nak buat pembedahan. Puasa orang mogok lapar di dalam penjara, itu saja puasa. Orang Islam tidak berpuasa pada waktu malam, tetapi biar ada waktu-waktu yang tertentu berjadual. Buka puasa, moreh sikit, sahur, cukup. Ini tidak semua pasal malam. Bulan Ramadan 24 jam, bulan tak Ramadan pun malam tak 24 jam, bulan Ramadan pun malam sampai subuh juga. Jadi lari sangat dia punya. Kita duk kira makan je atas dunia ni. Baik, itu rukun yang pertama, iaitulah berniat pada malam hari. Niat pada malam hari, setiap malam kita kena niat. Mengikut fiqh mazhab Syafi'i, wajib berniat puasa pada setiap malam. Tak kira lah waktu mana pun, yang penting malam. Lepas tengah duduk semayang maghrib, niat dalam hati aku puasa esok, jadi. Tengah duduk semayang tarawih, teringat niat, jadi. Lepas tarawih, belum, yang pentingnya sebelum subuh, niat sah, niat dalam hati. Yang kedua, al-imsaku 'anil muftirat, menahan diri daripada perkara-perkara yang membatalkan puasa, bermula daripada terbit fajar sampai kepada terbenam matahari, sampai ke maghrib. Itu dia panggil bermula terbit fajar sampai kepada maghrib. Waktu imsak, ini soalan timbul. Waktu imsak macam mana ustaz? Imsak belum lagi. Imsak tu 10 minit sebelum subuh, itu waktu lampu kuning. Manakala kita tengok traffic light, waktu lampu kuning, hati-hati, jangan pergilah. Manakala orang baru bangun tidur, boleh makan. Kalau orang dah kenyang dah, cukup lah. Pergi mandi, gosok gigi, pergi masjid pula. Oh, dia kata tak apa, boleh makan sampai subuh. Habis nak pergi masjid bila? Itu kalau pergi awal masjid boleh bawa air dalam kereta, dalam motosikal kita. Jadi kita minum yang terakhir, mengimsak, iaitulah waktu lampu kuning, untuk kita stop sementara nak tunggu fajar yang betul-betul lampu merah. Iaitu makan. Yang pertama, perkara yang membatalkan puasa yang pertama, yang ittifaq muttafaqun ala di jami' ulama, iaitulah makan. Dah masuk subuh, makan tak ada lagi. Yang kedua, melakukan minum. Minum tak boleh. Yang ketiga, iaitulah melakukan persetubuhan. Allahu Akbar. Kalau kita baca, saya duduk tanya kawan-kawan di bahagian dakwah, bahagian kaunseling, tanya di bahagian bayaran zakat dan sebagainya. Mereka mengatakan, ustaz tolong sebutlah cerita ni, tak usah duk malu lah. Ramai di kalangan anak-anak orang Islam ini masih melakukan perbuatan jima' di siang hari Ramadan. Ini adalah merupakan dosa besar, membatalkan puasa, dan mereka wajib membayar kafarah. Orang yang melakukan jima' di siang hari di bulan Ramadan, dia berpuasa, tidak bermusafir, ada di kampung. Orang ini kamu kena ingat, yang melakukan perbuatan ini, yang pertama, kafarah kena merdeka seorang hamba. Hamba tak ada lagi sekarang, tak ada perang sabir, tak ada. Dia kena bayar, kena berpuasa 2 bulan berturut-turut. Kerana 5 minit 10 minit mu kena denda 2 bulan berturut-turut. Hati-hatilah. Tak mampu, barulah berpindah kepada beri makan 60 orang miskin. 60 orang miskin ini lebih ringan, tapi kena ingat perbuatan ini sangat dahsyat.
Ada setengah ustaz duk ajar kepada orang, dia kata tak apa kalau nak buat pun makan dulu lepas tu buat. Subhanallah, cerdik punya cakap. Ulama telah mengkaji, membahaskan kenapa benda ni haram. Sebab dia telah mencabul kehormatan bulan Ramadan. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, uhilla lakum lailatas siyam, dihalal kepada kamu malam, kamu buat tengah hari. Cabar Tuhan ke tidak? Cabar. Tak usah duk main helah, makan dulu lepas tu buat. Sama dengan helah Bani Israel. Allah Ta'ala larang mereka tangkap ikan pada hari Sabtu, mereka pergi gali lubang pada hari Ahad, pada hari Jumaat. Hari Sabtu ikan masuk, dia tak tangkap, tapi dia tangkap pada hari Ahad. Lebih kuranglah, tak usah duk main helah, tak usah duk main. Jangan duk ajar orang buat benda-benda karut macam ni. Yang kita nak beritahu kepada masyarakat, orang-orang muda dan orang tua, kalau nampak ada kegelisahan dalam hidup pada siang hari Ramadan, jangan duduk di rumah, pergi duduk di masjid, tidur kat masjid. Bahaya. Ini perbuatan yang realiti berlaku. Itu di antara perkara yang membatalkan puasa. Yang keempat, apabila seorang perempuan keluar haid. Dia sedang puasa, dekat lagi nak buka puasa, haid datang, habislah puasa di hari itu, dia kena qada pada hari yang lain selepas Ramadan nanti, insya-Allah. Ini di antara perkara-perkara yang asas yang membatalkan puasa. Kemudian ada lagi perkara-perkara lain yang batal tak batal puasa. Saya tak nak baca semua hari ini. Seperti masuk sesuatu dalam rongga. Kita telah bahas panjang dalam isu ini, iaitulah masuk sesuatu yang sampai ke maidah, sampai ke perut. Dalam kitab fiqh Syafi'i, dia sebut jauh rongga itu luas, iaitulah setiap liang yang terbuka, mulut, telinga, kubul, dubur, sama laki-laki atau perempuan, semuanya masuk ke dalam kawasan ini. Air ke apa benda, batal puasa. Tetapi para ulama di zaman sekarang ini telah bersidang di dalam Majma' Al-Fiqh Al-Islami, telah menjelaskan beberapa perkara yang tidak membatalkan puasa. Tuan-tuan boleh tengok dalam rakaman kita yang lepas, saya telah baca satu persatu, dan hari ini kita tidak punya masa yang cukup. Yang keenam, membatalkan puasa iaitulah muntah dengan sengaja. Contohnya orang duduk diam-diam lekat benda, dia korek dengan tangan dia, menyebabkan muntah, pada waktu itu batal puasa. Yang ketujuh, mengeluarkan mani. Ini mengeluarkan tadi dengan perbuatan-perbuatan yang boleh mengeluarkan mani, sama ada bersentuhan atau apa benda, maka itu dia panggil membatalkan puasa. Jadi kalau pada hari puasa, jangan duduk dekat-dekat dengan isteri ataupun dengan apa-apa saja yang boleh menyebabkannya. Yang ke-8, wal'iyazubillah, gila. Tengah-tengah duduk puasa gila, batal puasa. Yang ke-9, murtad. Tengah puasa bercakap, apa nak buat undang-undang Islam, karut undang-undang Islam ni, buat menyusahkan, buat putus tangan orang, ya batal puasa orang itu. Dia telah murtad, wal'iyazubillah. Jadi cerita murtad panjang, cerita batal puasa juga panjang. Saya rasa itulah remind ataupun peringatan, murajaah kita secara ringkas pada tuan-tuan muslimin dan muslimat untuk menyambut Ramadan yang akan datang besok. Semoga kita dapat laksanakan Ramadan pada tahun ini yang terbaik, insya-Allah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li walidayya wa li walidikum fastaghfiruh, innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wa ihtada bihadihi wastanna bisunnati ila yaumiddin, amma ba'd. Ya ayuhan nasu taqullah. Di antara takwa kita kepada Allah, la'allakum tattaqun, supaya kamu menjadi orang yang bertakwa. Kita tahu dah puasa secara zahir, secara fizikalnya, iaitulah berniat pada malam hari dan meninggalkan 8 ataupun 9 perkara yang batalkan puasa yang telah saya sebutkan tadi. Kemudian kita berpindah kepada puasa sebenar. Yang tadi puasa zahir sebenar, tapi hakikat puasa duduk di mana? Yang pertama sekali, apabila kamu berpuasa, jangan lagi mengeluarkan perkataan-perkataan yang tidak baik. Puasa anggota tak makan yang halal, tapi mulut tidak berpuasa, menyumpah orang, mengumpat orang, maki orang, cerca orang, ini orang tidak berpuasa. Dalam hadis yang jelas Nabi kita melarang. Nabi mengatakan, man lam yada' qaula zur wal amal bih. Siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta, masih lagi bercakap benda-benda yang tidak baik di bulan Ramadan,
dia berpuasa tak makan yang halal tapi makan yang haram, falaisa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu, Allah SWT tidak berhajat orang ini meninggalkan makan dan minum. Ini amaran yang keras. Maka tuan-tuan muslimin dan muslimat yang akan berpuasa ini, jagalah kualiti puasa. Bila kita puasa, tutup mulut daripada bercakap benda yang tak baik, tutup mata daripada tengok benda-benda maksiat dan mungkar, tutup telinga daripada dengar perkara-perkara yang karut yang tidak ada kebajikannya. Itu yang pertama. Perkara yang kedua yang kita kena ambil kira dalam Ramadan, iaitulah Al-Quran dan Ramadan. Al-Quran dengan Ramadan ini menjadi satu perkara yang sinonim, perkara yang berkembar, kerana Tuhan sebut kutiba alaikumusiyam syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Tuan-tuan hari ini cubalah buat kajian, ulang kaji balik tahun lepas berapa juzuk Quran, berapa kali khatam Quran, berapa kali kita khatam. Alhamdulillah. Tahun ini azam malam yang pertama hari ini, masuk jam maghrib hari ini bermula Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah, diikut dengan Alif Lam Mim, zalikal kitabul la raiba fi. Paling tidak biarlah satu juzuk satu hari. Ini yang paling lekeh, paling kodi, paling budak-budak kata paling debek sekali dalam bulan Ramadan kalau boleh khatam hanya satu juzuk satu hari. Alhamdulillah. Saya bimbang langsung tak ada standard, satu juzuk pun tak baca, ini cukup berat. Jadi kalau satu juzuk satu hari, kita hanya boleh khatam sekali saja sebulan. Kita naik taraf yang kedua, kalau kita boleh khatam setiap 10 hari sekali, Alhamdulillah, lagi tinggi darjat. Maknanya kita khatam 3 kali. Tak dapat juga, naik lagi taraf, setiap 7 hari sekali khatam. Kalau boleh, tahun ni kita nak khatam setiap 3 hari khatam sekali, maknanya 10 juzuk satu hari. Tuan-tuan ambil, tengok kapasiti. Tapi saya tak nak dengar ada orang kata, Ustaz, saya bukan tak nak khatam Quran, tapi saya tak reti mengaji. Tak nak dengar jawapan ini. Di zaman moden, dengan kemudahan-kemudahan yang ada hari ini, kalau tuan-tuan jawab seperti ini, saya bimbang mulut ditampar oleh malaikat. Malaikat kata, apa sangat jawapan ini? Kalau pen boleh baca Quran, pen yang ada di rumah tuan-tuan hari ini, banyak alat-alat moden, pen boleh baca Quran, takkan mung manusia tak reti baca Quran? Malu kepada pen yang ada hari ini. Beli alat-alat moden ini, belajar Quran, ikut dia baca, itu dia panggil, barulah kita ada semangat nak baca. Jangan jawab aku tak reti mengaji. Di zaman kalam boleh baca Quran, manusia tak boleh baca Quran. Wallahi, satu perkara, innaha la syai'un ujab, ini satu perkara yang cukup ajaib. Kemudian selepas kita boleh baca Quran, satu lagi yang perlu kita kena buat, iaitulah tadabbur Al-Quran, perhati isi kandungan Al-Quran. Dan insya-Allah bermula daripada khutbah yang akan datang, anak akan mulakan dengan memilih beberapa ayat, kita khutbah dan kita tadabbur Al-Quran sempena dengan syahrul Quran di bulan Ramadan ini, setakat mana beberapa siri yang sesuai dengan keadaan dan masa, insya-Allah. Yang ketiga, qiyamul lail, iaitulah berdiri malam pada malam Ramadan. Yang saya nak pada tahun ini, biarlah semua muslimin dan muslimat dapat qiyamul lail penuh 30 malam. Boleh ke tidak? Insya-Allah boleh. Jangan kata mana larat Ustaz, mana boleh salat daripada maghrib, daripada isya sampai subuh, tak larat kita nak kerja esok, kaki sakit, lutut sakit, macam-macam alasan. Saya kata tak ada siapa pun sakit, semuanya mampu buat, nak dengan tak nak saja, itu saja alasan kita. Bagaimana cara? Iaitulah Nabi SAW dalam hadis yang sahih telah memberitahu kepada kita, man qama ma'al imami hatta yansarif kutiba lahu qiyamul lailatin. Siapa berdiri pada malam Ramadan bersama dengan imam, imam 20, kamu 20, imam salat 8, jangan lari tengah jalan. Bahkan sudah sekali dengan imam 8 campur witir 11, imam 20 campur witir 23, kekalkan bilangan yang ada, jangan lari. Siapa dia lari tak dapat pahala ni. Nabi kata siapa yang berdiri bersama imam sampai sudah, kutiba lahu qiyamul lailatin, Allah tulis padanya pahala berdiri satu malam. Balik tidur rumah, pahala berjalan. Alhamdulillah, tawaran istimewa ini tuan-tuan ambil lah kalau rasa kita tu nak kepada jalan Allah. Tapi kalau rasa duduk semangat lagi, duduk tunggu bazar Ramadan, duduk tunggu kuih muih, duduk main lagi, ikutlah, terserah pada diri masing-masing.
Allah Ta'ala beri hidayah kepada siapa yang dia kehendaki, dan dia akan mengharamkan daripada amalan yang baik di bulan Ramadan bagi siapa yang dia kehendaki, wal'iyazubillah. Jadi kita cuba. Baik, ada orang tanya, dia kata saya nak pahala ni, tapi saya nak juga salat witir di akhir malam, macam mana penyelesaiannya? Jawabnya mudah. Ada dua cara. Cara yang pertama, kamu salat witir bersama dengan imam, bila bangun tahajud nanti tak ada witir lagi, salat je tahajud berapa puluh rakaat lagi pun tak jadi masalah. Kemudian bila sudah, witir sudah tidak ada lagi, kerana kita telah berwitir bersama imam di awal malam. Nabi SAW bersabda, la witrani fi lailatin, tidak ada witir dua kali satu malam. Cara yang kedua, iaitulah apabila imam salat witir, kita bersalat bersama dengan imam, tapi kita niat qiyamul lail, meneruskan tarawih kita. Saja aku salat qiyamul lail 2 rakaat, ikut imam. Bila imam bagi salam, dia ambil yang 1 rakaat, kita niat 2 rakaat. Imam bagi salam, kamu bangun tambah 1 lagi. Kemudian bila akhir malam, lepas kita tahajud, baru kita berwitir di akhir malam. Itu 2 cara. Cuma cara yang kedua ini tidak begitu digalakkan. Takut nampak masjid ini bercalaru, tidak ada kesatuan. Imam duduk salam, kamu duduk, semua orang tambah. Tapi kalau sekali-sekala, boleh kita buat, insya-Allah. Yang keempat, iaitulah bagaimana nak meraih pahala orang kepada kita. Kalau boleh, setiap hari kita ambil pahala orang, photostat pahala orang, ambil pada kita. Setiap hari nak. 10 orang sehari, 100 orang satu hari, 1000 orang satu hari, ikut kemampuan. Boleh ke tidak? Jawabnya terlalu boleh. Bagaimana caranya? Caranya iaitulah dengan kita memberi makan kepada orang berbuka puasa. Dalam hadis Nabi SAW bersabda, man fattara sa'iman, siapa dia beri makan orang buka puasa, dia boleh ambil pahala orang itu, photostat pahala orang itu, bawa kepada kita. Maknanya kopi yang asli ada dengan tuan dia, jangan bimbang. Yang kita ambil photostat, setiap hari kita dapat. Alhamdulillah. Kalau tuan-tuan boleh buat tiap-tiap hari, nak panggil orang ke rumah payah, tak usah panggil. Kita bawa ke masjid. Masjid ni ada program buka puasa, ada, bagi duit. Masjid lain pula bagi rumah orang miskin yang tak dapat pergi masjid, contohnya kita beri sumbangan. Kamu beli makanan duit buka puasa dengan duit yang saya bagi. Hari-hari kita duduk terima pahala. Cuma ada satu sistem, iaitulah ada setengah masjid dia buat mengikut giliran. Hari ni orang ni jamu buka puasa, hari ni orang ni, yang ini dia panggil buka puasa eksklusif. Kalau tengok orang ni orang besar, sedap makan hari ni, ramai orang pergi buka. Pak Ahmad ni biasa ni, ikan gorengnya ni. Kita nak catukan duit. Kalau kita anggarkan satu masjid 10,000 ataupun 1,000 satu hari, orang telah bayar 1,000 seorang, kita jangan istihar hari ni hari siapa. Kita mengatakan sumbangan buka puasa ini dibuat oleh 30 hamba Allah, ahli qaryah kita atau siapa saja mutabarrik, bagi bermakna 30 orang ini setiap hari dia dapat pahala, ambil pahala orang, kerana dia termasuk dalam share jamuan buka puasa. Alhamdulillah. Inilah saya telah sebut di mana-mana tempat. Pada tahun ini saya namakan 4 projek mega mampu milik. Tuan-tuan mampu melakukannya, tuan-tuan mampu buat, orang yang tak mampu buat. Di saat syaitan sudah tidak ada, bermakna orang inilah yang kita bimbang. Sebagaimana sebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, atakum Ramadan, Ramadan telah datang, syahrun mubarak, bulan yang berkati, man hurima khairaha faqad hurim, siapa yang diharamkan, siapa yang diketepikan, siapa yang dinafikan daripada menerima kebaikan Ramadan ini, orang inilah orang yang diketepikan daripada rahmat Allah, wal iyazubillah. Pada hari Jumaat banyakkan selawat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerana perintah Allah dalam Al-Quran, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat
إنك سميع قريب مجيب الدعوات اللهم ألف بين قلوب المسلمين وأصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.